Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Alif Haikal bin Mat Nasir bernombor matrik 22BI01011. InsyaAllah semua hari ini saya akan menerangkan mengenai kes di bawah tajuk kesalahan percubaan, iaitu kes pendakwa raya lawan Ki Ahbah 1979 MLJ 26. Buat pengetahuan anda semua, dalam pembikinan kes jenayah ini terdapat 4 peringkat untuk menjadikan jenayah itu sempurna. Pertamanya adalah niat untuk melakukan jenayah, dan yang keduanya adalah persediaan untuk melakukannya. Ketiga adalah percubaan untuk melakukannya, dan yang terakhir adalah perlakuan sebenar terhadap sesuatu kesalahan jenayah. Okey, kita berbalik semula kepada kes yang hendak kita bincangkan, iaitu pendakwa raya lawan Ki Ahbah 1979. Okey, fakta kes ini berlaku pada 25 April tahun 1973. Pada ketika itu, terdapat 3 pegawai kastam sedang bertugas di pintu keluar tambak Johor Bahru. Kira-kira pukul 5.30 petang, kereta Volkswagen yang bernombor plat JK3856 dilihat baru sahaja selesai menghadapi proses pemeriksaan imigresen dan menghampiri untuk checkpoint pemeriksaan kastam. Pegawai pertama yang melihat kereta itu pun memberi isyarat kepada rakan-rakan setugasnya untuk lebih berjaga-jaga kerana kereta itu dilihat sangat mencurigakan. Dengan itu, pegawai yang berada di checkpoint kecemasan diarahkan untuk menutup pintu pagar untuk mengelakkan perkara yang lebih mudarat berlaku. Ketika itu, kereta tersebut berjarak kira-kira lebih kurang 12 meter dari pusat pemeriksaan dan terdapat 2 kereta lagi di hadapannya sebelum menghampiri pagar checkpoint pemeriksaan kastam. Selepas itu, pegawai itu pun memberi isyarat kepada responden yang sedang memandu itu supaya untuk berhenti. Tetapi responden membuat reverse dan membuat pusingan U serta mengabaikan jeritan pegawai untuk berhenti. Melihat keadaan yang sedemikian, pegawai itu pun melompat ke bonet kereta hadapan yang sedang bergerak dan cuba masuk ke dalamnya dengan memecahkan cermin depan dengan pistolnya. Dalam masa yang sama, pegawai itu melemparkan pistolnya ke dalam kereta itu. Lalu pegawai itu terjatuh dari kereta kerana kelajuan kereta itu sendiri. Kereta itu berjaya melarikan diri melalui batu penghadang di tengah jalan dan terus menuju ke bandar Johor Bahru. Selepas menjalankan siasatan, mereka menjumpai sebuah rumah di Jalan Kemaman di mana mereka menemui kereta tersebut di belakang rumah. Alhamdulillah, responden dibawa ke balai polis dan pistol pegawai itu ditemui semula apabila responden menunjukkan kepada mereka tempat di mana dia telah membuangnya. Selepas itu, kereta itu dibawa ke kastam dan pegawai kastam menemui 21 beg yang berisi biji timah, 2 di but kereta, 3 lagi di bawah tempat duduk dan 16 lagi di dalam kompartmen khas antara sandaran tempat duduk belakang dan enjin kereta. Selepas itu, kita berbalik kepada seksyen yang diguna pakai dalam kes ini, iaitu seksyen 135 klausa 1, iaitu kesalahan dan hukuman berkaitan dengan kesalahan penyeludupan, pengelakan cukai dan lain-lain. Seksyen 135 klausa 1E merujuk kepada kesalahan yang berkaitan dengan penglibatan dalam penyampaian, pengeluaran atau pengendalian barang yang dikenakan duti atau barangan terlarang dengan niat untuk menipu kerajaan berkenaan duti atau untuk mengelak mana-mana peruntukan dalam akta tersebut. Hukuman bagi kesalahan ini adalah di bawah Seksyen 135 klausa 1I. Akan disabitkan dengan kesalahan dan apabila disabitkan akan dikenakan denda bagi kesalahan pertama tidak kurang daripada 10 kali ganda jumlah duti kastam atau RM50,000, mana yang lebih tinggi, dan tidak lebih dari 20 kali ganda jumlah duti kastam atau RM500,000, mana yang lebih tinggi, atau penjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Dalam kes ini, Abdul Murad bin Syekh Ismail sebagai peguam kanan Persekutuan bagi Perayu, manakala RK Menon untuk responden, manakala hakim bagi kes ini adalah Said Osman.
Seterusnya kita beralih kepada isu penghakiman, iaitu sama ada tindakan responden ini menunjukkan niat yang jelas untuk percubaan mengelak cukai duti berdasarkan langkah-langkah yang diambil sebelum dan semasa kejadian. Seterusnya kita beralih kepada alasan penghakiman. Dalam kes ini, tindakan terpencil iaitu persediaan untuk menunjukkan niat untuk melakukan kesalahan itu ialah membuat kompartmen rahsia di dalam kereta untuk memuatkan bejih timah ke dalam kereta dan memandu ke pusat pemeriksaan imigresen untuk mengemukakan dokumen perjalanannya. Selepas imigresen, barangan itu adalah mengikut undang-undang semasa. Dalam konteks kes ini, perhatian mesti diberikan kepada keadaan semasa iaitu sifat barang, sifat pengangkutan atau kenderaan dan lokasi barang pada orang atau dalam pengangkutan. Dalam kes ini, apabila responden meninggalkan pusat imigresen, bejih timahnya telah berada di dalam keretanya. Kemudian ia ditemui kebanyakannya dalam petak rahsia di dalam kenderaan yang tidak bertujuan untuk membawa bejih timah. Mungkin menjadi perkara lain jika dia mempunyai barang yang boleh dilihat oleh kastam dengan mudah pada pemeriksaan sepintas lalu. Kereta itu ialah Volkswagen yang direka untuk membawa 4 penumpang, iaitu tidak sesuai untuk membawa 24 beg bejih timah. Dia tidak mempunyai dokumen untuk menunjukkan bahawa dia dibenarkan mengeksport bejih timah. Responden juga tidak mempunyai dokumen untuk menunjukkan bahawa duti cukai ke atas bejih timah telah dibayar. Seterusnya kita beralih kepada kenyataan hakim. Menjelang akhir alasan penghakiman, hakim yang arif mempertimbangkan keterangan berikut oleh pegawai penyiasat apabila dia menyoal responden, iaitu tertuduh memberitahu bahawa dia tertinggal tin di dalam kereta tadi dan terus bekerja. Pada sebelah malamnya, dia memutuskan untuk pergi ke Singapura dengan menaiki kereta. Tertuduh memberitahu bahawa selepas dia melepasi pusat pemeriksaan imigresen, dia baru teringat tentang tin tersebut. Dia kemudiannya memutuskan untuk berpatah balik. Hakim yang arif berkata, bagaimana mungkin ini tidak berlaku? Adakah mustahil bahawa itu adalah punca tertuduh berpatah balik? Fakta bahawa dia gagal untuk berhenti dalam keadaan itu tidak menjadikan ceritanya benar-benar meyakinkan, tetapi kemudian tertuduh tidak perlu menegaskan apa-apa di luar keraguan munasabah. Untuk ini, hakim hanya perlu mengatakan bahawa ia boleh difahami jika seseorang terlupa barang-barang kecil yang ditinggalkan di dalam kereta. Tetapi ia adalah ujian yang terlalu berat terhadap kepercayaan orang biasa yang sesiapa saja boleh melupakan 24 beg pikul bejih timah di dalam kereta kecil. Bagaimanapun adalah keputusan mahkamah bahawa cerita responden tidak benar-benar meyakinkan. Hakim tidak melihat bahawa ia masih boleh melayan keraguan munasabah. Yang terakhir sekali kita menuju kepada ulasan penghakiman. Ulasan penghakiman menunjukkan bahawa mahkamah perbicaraan menangani kebanyakan bukti secara berasingan dan ia berdasarkan situasi yang mempunyai sedikit kaitan dengan bukti untuk dipertimbangkan. Antaranya adalah tindakan jauh, iaitu persediaan untuk melakukannya atau sebagai menunjukkan niat untuk melakukan kesalahan itu, iaitu membuat petak rahsia di dalam kereta untuk memuatkan bejih timah ke dalam kereta dan memandu sehingga ke pusat pemeriksaan imigresen. Seterusnya adalah tindakan segera, iaitu dia berada dalam kawasan pusat pemeriksaan kastam dan dia gagal berhenti apabila diminta berbuat demikian serta dia membuat pusingan U dan terus memandu tanpa menghiraukan jeritan pegawai kastam. Semua bukti, tindakan segera dan keadaan semasa yang dipertimbangkan secara keseluruhan merupakan kesalahan percubaan mengelak duti ekspor secara curang. Hakim dengan ini memerintahkan supaya pembebasan itu diketepikan.